Bersama dengan Yang Mulia Tuan Aliuddin bin Haji Abdul Halim, iaitu penggemar memancing. Jadi kita sapa. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sayang. Dan biasanya Tuan, kalau hari Sabtu ni sebenarnya kami ni ada segmen enak rasa. Tapi mingguan ni ada berbeza sikit lah. Kita ni melihat kita ni untuk memancing bahan bahan utama memancing. dulu. Bahan memancing ya. Ya, insyaAllah mungkin minggu depan ada tu apa ni? Enak rasa. Enak rasanya dengan bahan utamanya adalah ikan. Yeah. Baik, Tuan mungkin dapat terlebih dahulu Tuan bersama kita. Ya, Alhamdulillah. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah sihat. Sihat ya. Baik, kita akan menyentuh sedikit mengenai dengan memancing ini. Jadi sebagai mukadimah, mungkin boleh berkongsi apa dia pancingan ringan iaitu anjing dan dari mana asalnya ni Tuan? Sebenarnya anjing ini adalah dari segi namanya aji. 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 Nama ikan lah yang sebenarnya berasal daripada Jepun. Kalau arah tani ikan ini aji ini namanya ikan basong-basong. Tapi di sini yang ditarget benar-benar teknik anjing ini adalah macam ikan ikan karakitok, temanong, rumahan, ya banyak macam ni yang benarnya yang menggunakan pakaian ini boleh katakan bermacam-macam jenis ikan lah yang makan. Jadi bukan hanya tertumpu pada satu jenis ikan atau tapi kebanyakannya ikan besar ataupun ikan kecil yang akan memakan umpan teknik anjing ini. Biasanya boleh katakan yang damit pun makan, yang besar pun makan juga. Baik, mungkin dapat lagi dikongsikan barang-barang, bukan bahan, barang-barang yang diperlukan dalam teknik anjing ini. Yang tentunya macam manilah, Ya. macam dia punya batang pancingnya, spoolnya, sama jenis tali yang digunakan. Talinya. Ada dua ya Tuan? Ada dua. Ini biasanya kalau yang warna pink ini, biasanya digunakan siang. Kebanyakannya siang supaya tadi nampak di mana keadaan tali itu sama ada hampir sama batu ataupun di luar. Yang ini yang kira macam fluoresan ini biasanya digunakan di sebelah malam. Mudah nampak kalau sebelah malam yang ini. Dan kalau kita ni lihat talinya ni Tuan, ia ringan damit. Jadi mungkin berapa kilo boleh menarik ikan ni? Ia ikut keadaan jenis tali lah. Ada certain tali ia punya macam yang ini saya gunakan PE3. Tapi ia PE3-nya kekuatannya dalam 3 pound, cuma tu mungkin dalam 4 ke 5 kilo lah. Dia yang dapat ditarik ikannya. Disambung lagi tu dengan tali. Ia punya kami manggil perambut ni. Perambut ni. Betul disambung sama kili-kili. Cuma ni ani umpannya. Tapi biasanya yang ani yang barat biasanya kami memakai sama ada di perahu, di kayak ataupun ikut keadaan air. Kedalaman air tu sama kelajuan air juga yang penting dilihat juga. Dan juga kalau joran ni Tuan, adakah perlu khusus sedemikian ataupun boleh jadi gunakan joran yang besar kah ataupun damit kah, berbeza? Berbeza. Ya biasanya yang joran yang digunakan ada khas untuk bermain teknik anjing ni. Ya. Tapi ada yang menggunakan juga khas untuk rod, kami manggil rod UL, ultralight rod. Tapi yang sebagusnya pakai anilah anjing rod. Pasal anjing rod ini ia sensitifnya memang tinggi. Walaupun kan yang kecil-kecil lah Tuan, kalau yang makan terasa tu. Terasa juga. Memang terasa. Kecuali katam kali ya. Katam pun kadang-kadang kalau tadi main di bawah, kalau yang naik pun terasa juga. Terasa juga. Terasa juga. So ia cukup sensitif lah. Sangat sensitif lah. Okay. Tadi kita ni mengetahui Tuan, barang-barangnya. Bagaimana pula dengan umpan? Adakah ianya jenis demikian ataupun ada juga berbeza-beza umpannya tu? Umpannya ia bentuknya berbeza-beza. Macam ini ia jenis ada panjang, ada yang jenis buntah, dan ada yang jenis ekongnya yang berlainan.
seperti yang Sebentar ya, ini, Tuan, ha? Ya, ya, okey. yang panjang macam ni, Tuan, ya. yang ini, yang ada ekornya bercabang dua macam ni. Oh, macam-macam rupanya. Ya macam-macam. Dia macam udang. Ya sebenarnya ia mengikut macam anak udang Ya, ya. dengan anak ikan, macam sotong. Ya. Ada lagi yang ekornya bulat macam ni. Yang ekornya macam ni. Ia pun macam-macam. Dalam banyak-banyak jenis umpan ni, Tuan. Jenis ataupun bentuk mana biasanya banyak ikan akan mau memakannya? Tertarik. Ikut keadaan tempat juga. Ikut juga. Oh. Ikut keadaan tempat. Sama jenis ikan yang tadi target. Sama di mana kita main macam pertengahan air ataupun main di dasar ataupun main di atas. Jadi Indah tertumpu juga kepada jenis, dan sebab tu mungkin Tuan ada menyediakan banyak jenis itu. Dan juga adakah Joy yang Tuan ada kongsikan di sini ini juga adalah antara umpan yang boleh dimakan ya? Ya. Ini antara yang biasa yang saya gunakan lah. Yang umpan-umpan ni sama yang ini semua sekalipun yang biasa digunakan. Ini mungkin Tuan dapat kongsikan sedikitlah lebih lanjut mengenainya. yang- Alang berada di depan mata ni. Biasanya kami menggunakan ikut tempat. Macam ada tempat dalam, ada tempat tuhur. Kalau tuhur, kalau anda berarus lah, arusnya nak kencang, kami biasakan menggunakan yang ringan. Ringan saja. Ya, yang antaranya kira 1 gram daripada biasanya kalau tuhur daripada 0.8 gram sehingga ke 2 gram lah. Yang biasanya yang kalau ringan. Ya. Jadi Tuan ya, tadi pun telah menyaksikan mengenai dengan umpan-umpannya. Jadi macam mana cara ikatan ni dan juga jenis tali yang digunakan. Kita ada menyaksikan tak beberapa tali di sana. Jadi mungkin boleh Tuan ceritakan sedikit yang mana apa mengenai dengan tali dan juga cara ikatan. Okay. Yang ini adalah jenis tali yang digunakan untuk dimasukkan arah sepulan ni lah. Masukkan di sini. Okay. Ini jenis-jenisnya tali yang untuk dimasukkan. Yang ini adalah ia punya kami manggil short leader. Short leader. Ia punya apa ni perambutnya. Dan yang ini lain lagi ni jenisnya. Ini jenisnya talinya polyester. Tapi boleh masukkan sini juga. Lebih lembut daripada Predator ni. Sama lebih sensitif lah daripada jenis tali Predator ni. Iya. Dan biasanya kalau yang macam kalau untuk apa yang paling kuat lah, tadi mana satu yang paling kuat ni Tuan? Semua boleh nak? katakan semua sekali Semua? lah. Pasal kekuatannya berbeza sama kekuatan ketinggian tali itu berbeza. Macam yang ini Okey. kekuatannya 2.3 pound. Jadi ada dijelaskan sebetulnya ya. Yang ini pun ada yang memakai 1 pound. Ya, ada yang lebih di bawah daripada 1 pound kekuatannya. Baik, tadi menyentuh tentang ikatan ini. Kita juga telah pun pihak Tuan ada menyediakan ya cara ikatan bagi tali ini. Jadi untuk memudahkan bersama kita saksikan sebentar lagi di Kaca TV, dan sambil itu Tuan boleh menjelaskan di perkongsian kita di Kaca TV sebentar lagi ya mengenai ikatan tali pada mata kail. Jadi kita saksikan bersama. Ya. Sebentar lagi kita memberikan ruang untuk pihak kita ni untuk sama-sama menyediakan. Terlebih dahulu, ikatan itu berapa jenis tu Tuan? Ikatan yang mana satu? Untuk mengikat ke mata kail. Untuk ikatan mata kail, kami biasanya yang saya gunakan ia ada 2 jenis. Yang terus ke mata kail sama menggunakan kili-kili macam-macam mana ni. Kalau yang macam ni kami biasa mengikat dalam gambar tu sekarang ada tu dia punya namanya. Kalau yang ani ia terus ke mata kail. Ini namanya Rapala knot. Ini lebih sensitif lah daripada menggunakan kili-kili ini. Pasal ni ia punya pergerakannya lebih natural. Lebih langsung kepada umpan tu. Ya. Baik, kita mungkin sudah pun bersedia di pagi ini. Tuan mungkin dapat jelaskan sedikit ikatan mata kail yang biasanya kita ni
saksikan. Bagaimana tuan? Yang ini cara mengikat ke sini tu. Yang aneh. Dia yang ke kili. Ya. Cuma tu anang caranya tu. Ini sofa memakai ane tidak ada masalah lah. Tidak pernah lucut ni. Yang pernah saya menggunakan ane yang ikan yang pernah menaikkan dalam 14 kilo pun ada sudah. Habis-habis kurang pun putus saja. Putus pun habis-habis pun dia menyangkut saya. Menyangkut saja. Menyangkut saya yang putus. Baik, ini kebiasaan yang sering digunakan oleh pihak tuan ataupun kebiasaan orang gunakan. tukang pancing pun juga biasa ni. Kebanyakannya pun ada memakai juga. Baik, untuk selanjutnya juga mungkin ikatan yang sama ni ataupun double uni knot. Double uni knot tu ya berbeza sedikit untuk daripada tali polister yang jenis yang saya katakan ini tadi yang ini ya sejenis tangsi juga tapi ya tangsinya lain jenis polister sama yang ini dia punya tangsinya pun berbeza ni, tidak sama ni ruangan ni. Ini untuk dia punya perambutnya. Iya. Jadi kalau double uni knot ini adakah ianya dikhususkan bagi untuk sambungan daripada tangsi ke perambutnya ataupun macam mana? Boleh digunakan juga di arah lain macam braided sama braided pun boleh digunakan. Ya. Baik, itu antara pengurusan bersama double uni knot. Jadi dan juga rapalan knot yang biasanya yang rapalan knot yang ini tu yang tadi. itu tadi. Yang ini yang Yang satu tunjukkan extend tadi ya. lebih sensitif Lebih sensitif lah daripada menggunakan kalkulator. Sebab itu tadi kalau nu lebih natural lah. Ya mainannya pun lebih natural lah menggunakan ini. Jadi sebentar lagi kita akan menyaksikan bersama kepada bos kita yang baru sahaja berjinak-jinak dalam hobi memancing. Ini apa sebenarnya rapalan knot ni? Sebentar lagi akan kami kongsikan kepada anda. Ini dia tuan. Mudah ke tu tuan mengikat? Kalau awal-awal memang susah sedikit lah. Pasal belum biasa kan. Kalau sudah biasa memang senang, dah patah. Tutup mata pun boleh. Tutup mata tu payahnya tu. Kerana dia dah numar. Sekarang dia tantu ikatannya. Itulah. Dan juga tuan sebenarnya kita ni ingin berkongsi mengenai teknik ajing. Tapi dari tadi kita ni berkongsi sama mengenai barangannya saja. Jadi macam mana untuk kita ni menggunakan teknik ajingan ni tuan? Teknik ajingnya sama ya ikut tempat je ni. Ada tempat, ada lain caranya main. Sama ikut kedalaman sama ikan yang tani target. Jadi kebiasaannya tuan. Kadang-kadang kalau ni kadang kan motor macam mana tentu je. Kan tahunya. Ya. Kalau biasanya kalau macam di kawasan Pantai Jerudong, kebanyakannya di sana yang kena target seperti ikan gulama, kelapa-kelapa, ikan jenis ikan putih. Ya. Okay. Kalau gulama sama kelapa-kelapa ni ya sejenis ikan dasar sama pertengahan air. So tani main biasanya main dari dasar lah. Dia main dari dasar, lihat caranya makan di main atau macam kadang tani main perlahan dulu. Lepas itu nada makannya macam kadang-kadang ada patoknya pun tidak mau dapat tukar mata kail pulang. Tukar mata kail atau tukar warna, cuba lagi main. Masih juga ada kalau main di dasar itu masih jangan mau dapat cuba tinggikan lagi macam di main di pertengahan air. Ya kadang-kadang masa pertengahan air itu di sana tu yang makan tu. Banyak ya kadang-kadang ada orang kadang-kadang di mainnya di bawah saja kan. Lihatnya orang ni sebelah ninya, blur saja orang aninya. Tani lihatlah. Cuma ni main atau tekniknya tu tani lihat. Ya main macam rota tu diangkatnya tinggi. Ikutkan angkatkan tinggi juga. Dari sanalah tadi lihat orang sekitar atau cuma ikan atau makan. Jadi lebih kurang sama tu. Juga tuan mungkin dapat dikongsikan di Pantai Jerudong. Kalau diikutkan air itu biasa di pesisir pantai selalu membawa ke darat. Macam mana untuk kita ni mengambil kawasan ataupun memilih kawasan untuk menggunakan teknik aja ni? Ya macam di kawasan Jerudong ya kebanyakan tampaknya sana berbatu. Ya. So di sana tani yang sebolehnya menggunakan rod panjang lah. Rod panjang ya. Dalam 7 kaki 6 ke 8 kaki. Sama yang penting juga siut.
Siot ni penting ni. Siot. Pasal ia di tambing-tambing batu ni ia licin. Sama tadi memastikan juga apa yang tadi pakai macam kasut atau dapat tadi berindikator yang boleh grab. Bukan yang licin lah. Ha? Licin lah. Yang macam kasut hiking benar. Tapi kadang-kadang hiking dijongam kasutnya. Dijongam, Ia ada khas kasutnya. Khasnya, Ya, Anang ada khas kasutnya. Ya. Jadi kalau biasanya tuan mancing di mana? Mana tahu kan yang join. Jerudong lah tu. Kalau saya biasanya anda tantu ni. Tantu, Kadang di Jerudong, di Batu Muara, di Serasa, Tanjung Batu, sama makai kayak pun ada, makai perahu pun ada. Jadi tuan biasanya kalau dalam bidang menggemar hobi memancing ni berapa lama sudah ni? Lama sudah ni. Mancing ni Anang jadi damit pulang. Ikut perlindungan sudah. Alhamdulillah. Jadi sepanjang tuan mencuburi dalam bidang mancing ni mungkin ada cabaran yang pernahlah dilalui lah. Cabaran memang banyak. Banyak cabarannya macam mana? Memang banyak. Salah satunya kecuaian menyimpan rod lah. Macam di perahu, di kayak atau macam hilang. Terjun ke sungai. Sama di hampir-hampir Siring Batu. Pasal tu kita ni mesti memakai khas untuk dia punya kasutnya. Tergelincir. Ini rod patah dia tantak batu. Pasalnya harga KL ni bukan jualnya orang bukan sanang lah. Dia punya harga yang tadi mendapati ke dia. Betul. Dan ini sebenarnya kalau ikutkan tuan ya, cara kita ni memancing ni, teknik ajing ni adalah semuanya casting bukannya casting. Macam biasa tu ditunggu lagi. Tidak. Tidak ada tu. Tidak. Semua yang saya tunjukkan ni semuanya dimain. Dimain Sepanjang di casting itu semua sekali dimain, sentiasa dimain. Baik, tuan ada je bertanyakan apa sebetulnya perbezaan teknik ajing dan juga jigging aninya? Ya, perbezaannya kan sama, tapi caranya main saja berbeza. Kalau macam jigging, ada tadi main sentiasa tadi main, dimain. Kalau ajing, ya kadang-kadang tani pandai mesti kadang-kadang tani stop dia. Menahan di bawah. Ya kadang-kadang ikan itu tem menahan itu pun dia makan tu. Pasal macam yang ani kan, kalau ya sampai sudah di bawah, ya yang ani ni ya menahan ni. Kadang ia pandai berdiri macam ni. So ikongnya ni hidup. Dari sana ikan itu pun tem yang menahan itu ia makan juga. Dan juga adakah warna ni memainkan peranan penting juga? Ya, memang ada. Macam kalau air atau air kabut, biasanya kami menggunakan warna pink ni, yang warna hijau, hitam, dan coklat. Biasanya kalau air kabut. Kalau air jernih, biasanya kami menggunakan yang transparent. Tapi yang berwarna lah macam pink pun ada glitter sedikit. Sama kalau masa kabut itu pun menggunakan UV. Baik, sebenarnya banyak akan ditanyakan itu sebenarnya kan baru juga kan berjinak-jinak ni dalam memancingan ni, tapi tanpa kita ni sedari masa itu sudah pun menghampiri menghampiri penghabisan kita ni di Rampai Pagi untuk hari ini. Apapun kami ucapkan terima kasih bersama dengan narasumber kita iaitu Yang Mulia Tuan Aliuddin bin Haji Abdul Halim kerana berkesudian Tuan berkongsi sama mengenai teknik memancing ringan ajing. Sekali lagi Tuan, terima kasih dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi